Tapi kalau kamu nak jadi jutawan, maknanya kena buat pada skala yang besar. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, pada hari ini saya dan bapa saya akan membuat satu video berkenaan dengan bagi menjawab satu pertanyaan daripada seseorang yang bertanya apa itu tanah 321 dan kelebihannya. Dan hari ini saya akan paksa bapa saya untuk membuat tanah 321 tu. Caranya mudah atau susah? Jom kita tengok video ni. Okey, mari. So, tanah 321. Kalau misalnya kamu nak buat pada skala yang kecil, mungkin 1 beg, 2 beg, itu mudah kamu beli dekat nursery. Tapi pada skala yang besar, seandainya kamu nak buat nursery satu skala yang besar, ataupun nak jual tanah 321 dah jadi produk. Okey. So, apa itu 321? 3 tu adalah 3 bahagian tanah topsoil. Apa itu topsoil? Topsoil tu adalah tanah 8 hingga 10 inci dari permukaan atas. Itu yang kadang Abah perhatikan macam dekat Facebook ataupun di tulisan-tulisan ni media sosial. Abah melihat ada sedikit kekeliruan. Topsoil itu bukannya tanah merah muda. Kita boleh gunakan topsoil yang struktur tanah merah. Maknanya topsoil itu tetap seperti nama dia tu tanah atas. Bahagian atas. Mana 8 hingga 10 inci bahagian atas. Bukannya tanah merah yang muda. Satu. Kamu juga boleh ambil di kebun-kebun, maknanya ambil 8 hingga 10 inci dari atas. Tetapi cara untuk komersial biasanya dia orang order topsoil tadi daripada pembekal atau penjual tanah merah. Pastikan tanah tu biasanya kalau topsoil ni dia ada akar-akar pokok tau. Sebab 8 hingga 10 inci ni dia sudah semula jadi ada nutrien dalam tanah tersebut. Okey, ini Abah nak tunjukkan macam mana nak proses tanah 321. Ini 3 topsoil dan pasir. Kita gunakan pasir sungai. Pasir ni ada 2 jenis. Okey, pasir daripada kuari dan juga pasir daripada sungai. Pasir pada sungai ni dia boleh menyimpan nutrien. Okey, dan dia semula jadi sudah pun ada nutrien. Okey. Dan beza dengan pasir kuari tadi? Pasir kuari adalah batu yang dipecahkan. Maknanya dia tidak ada menyimpan atau memegang nutrien. Kalau kita pakai pasir kuari tadi kurang sesuai lah. Kurang cantik. Dan biasanya dia orang akan menggunakan untuk pertanian tadi menggunakan pasir sungai. Sebab dia pasir sungai ni sedikit boleh menyerap air, menyimpan air. Okey. Dan yang ketiga, satu bahagian tadi adalah kompos atau bahan organan. Kompos ni untuk menambahkan pada campuran tanah kita nanti nutrien. Okey. So untuk apa perlunya topsoil, tanah pasir sungai dan kompos. Sebenarnya pergerakan akar tadi tu kalau nak cepat pertumbuhan tadi bergantung kepada kepadatan tanah campuran tadi itu. Kalau misalnya kita tak nak pokok tadi cepat membesar dalam bekas, gunakan kepadatan yang agak tinggi. So 321 itu adalah asas. Okey, itu sebabnya sebagai asas bila kita gunakan topsoil yang agak padat, dia punya structure, maknanya kita gunakan
kuantiti pasir tadi agak lebih. Oh, okey. So bila kita campurkan, maknanya tanah tadi tidak akan padat sangat. Contohnya kalau misalnya topsoil saja, bila kena hujan dan musim kering, tak ubah seperti simen tanah tersebut. Jadi bila kita mixkan antara pasir, kompos tadi kan, dia ada boleh pegang nutrien, boleh simpan air dan ada rongga untuk akar bergerak. Okey. So ada dua kaedah mencampurkannya. Kita boleh cara manual, mana pakai cangkul atau mentajak itu kan, dan satu lagi kita gunakan mixture lah. Okey. Mari kita mulakan. Mana cantik tak tanah ni? Makna teksturnya mudah untuk akar bergerak. Okey, tanah 321 sebenarnya maksudnya 3 bahagian tanah topsoil, 2 bahagian pasir sungai dan 1 bahagian kompos. Oh, faham. Okey. Dengan campuran tanah ini majoriti, hampir dikatakan semua jenis pokok cantik pertumbuhannya. Sama ada durian ke atau apa. Sebab apa? Dengan campurkan tanah tadi, kan ratio tadi tu, maknanya akar dapat berkembang dengan selesa. Tidak terlampau padat, boleh menyimpan air. Okey. Jadi sekarang ni tanah 321 tadi tu, kalau di nursery, nursery kita boleh jual beli yang satu beg 3 beg RM10, 3 beg RM10. Yang mana kalau disukat tadi tu kan, 3 beg tu anggaran lebih kurang dalam banyak ni dengan berat 15 kilo. 15 kilo. Okey. Sekarang ni abah nak buat pengiraan yang mana daripada pengalaman abah buat sebelum. Kalau misalnya tanah di ladang kurang sesuai apa semua, simple lah. Buat lubang besar, masukkan tanah 321, you tanam. Ataupun you tanam pada tadulam kas ke gitu kan. So gini, pengalaman abah, abah beli tanah topsoil lori besar, 6 tayar, beratnya 14 tan, harganya RM450. Okey, kalau misalnya 3 lori, harganya adalah RM1,350. Alright. Pasir 14 tan, abah beli harga RM700. Jadi kalau misalnya kita perlukan 2 lori, kita perlukan kosnya RM1,400. Manakala kalau boleh juga kita gunakan kokopit, tapi kokopit agak mahal, jadi kita boleh gunakan tandan sawit bakar.
Oh. Tandan sawit bakar ni boleh apa? Tanya pada rem sawit, minta apa belikan. Masa abah beli tu hari 14 tan dengan harga RM560. Okay? Jadi kita perlukan cuma 1 lori saja. Untuk buat kompos, untuk buat kompos tadi kita perlukan tai ayam, lebih kurang dalam 100 beg, kapur tanaman lebih kurang 10 beg. Jadi kos tadi untuk membuat tanah 321 pada skala ini memerlukan modal sebanyak RM3,840. Okay? Jadi bila kita hasilkan tanah tu, kita akan dapat dia punya apa? Anggaran berat sebanyak 56,250 kilo. Oh, semua sekali dah. Ya. Kalau kita beli 15 kilo dengan harga RM10, bermaknanya hasil yang kita buat ini, kita boleh kita sudah ada penjimatan. Penjimatan 57,500 tolak 3,800. Berapa tu? You kira sendiri. Untungnya besar Ya, untungnya besar. Untuk apa? Kalau abang punya prinsip gini tau. Abang suka buat gini. Bila buat banyak tadi, siapa nak beli? Siapa nak beli? Kalau abah akan jawab, abah lah yang beli. Untuk apa abah beli? Abah nak semai apa ni benih durian. Betul. Abah nak semai apa? Bunga-bunga. Abah nak semai. Jadi bila kita buat sendiri dengan modal apa ni sekitar 4,000, kita akan dapat keuntungan 53,000. Berkali ganda Yes. Berapa lama? Terpulang pada kita lah. Kalau kita kiranya macam orang yang nak start berniaga macam jual baja pun boleh untung besar macam ni Ya. Tanaman cantik, bilangan dia banyak. Right? Jadi pikir-pikirkan. Okey bah. Terima kasih banyak atas ilmunya.